Apabila Rosmah dibebaskan dalam satu kes, jadi mulailah para walaun-walauntit, sitro-sitro pembangkang, termasuklah peguam-peguam kangkung menyalahkan Perdana Menteri hanya kerana Rosmah dibebaskan pada ketika ini. Tapi mereka tidak pun melihat gambaran secara besar. Sebenarnya bilakah perkara ini sebenarnya diputuskan, siapa yang memutuskan, siapa yang terlibat dan sebagainya. Dan akhirnya sahabat semua, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberikan respon beliau berkaitan dengan tuduhan geng-geng walaun-walauntit, peguam-peguam kangkung ini. Apa saja Datuk Seri Anwar yang disalahkan? Mungkin kalau peguam-peguam walaun-walauntit, sitro-sitro ini sakit perut ataupun terjatuh semasa bermain basikal lalu lutut mereka koyak, cedera. Mungkin juga Datuk Seri Anwar yang mereka salahkan. Ya, tidak ada individu lain yang mereka salahkan. Ya, kalau mungkin itu sebenarnya punca diri mereka yang bodoh, bangang, lagi tiada otak. Tapi yang disalahkan tetap Perdana Menteri kita. Jadi apapun sahabat semua, saya ingin membawakan Anda respon terkini Perdana Menteri kita berkaitan dengan isu pembebasan Rosmah. Jadi Datuk Seri mengatakan, tanya Mahathir, tanya Tommy Thomas, ya, mengapa Rosmah boleh lepas? Itu antara kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, Perdana Menteri kita, yang mana beliau mencadangkan agar bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan bekas Peguam Negara Tommy Thomas dipertanggungjawabkan atas pembebasan Rosmah Mansur dalam kes pengubahan wang haram dan pengelakan cukai berjumlah 7 juta ringgit. Ini susulan Jabatan Peguam Negara yang menarik balik rayuan terhadap pembebasan isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Jadi menolak dakwaan wujud campur tangan politik, Datuk Seri Anwar berkata Rosmah didakwa pada tahun 2018, tetapi mahkamah kemudiannya membebaskan karena kes tersebut lemah. Jadi saya nak jelaskan, kes mahkamah ini bukan kerana dia tu penyokong kita, seteru kita, tapi ikut lunas jalur hukum. Bila didakwa pada tahun 2018, apakah proses yang berjalan? Soalnya, ya, apa kata hakim? Lemah sangat kes itu. Tanya siapa peguam negara pada 2018, siapa Perdana Menterinya. Kes itu terlalu lemah dan predikatnya alasannya itu sangat tidak berasas. Peguam negara 2018, orang yang dilantik oleh Mahathir adalah Tommy Thomas. Perdana Menterinya tidak lain tidak bukan Mahathir Mohamad. Jadi Datuk Seri berkata lagi, kalau hakim berkata begitu dan peguam negara teliti semula, jadi diambil keputusan untuk tidak merayu. Katanya yang dipetik oleh Harian Metro selepas menunaikan solat Jumat di Masjid Nur Al-Hidayah Kampung Kelibat di Langkawi, Pulau Pinang. Pulau Pinang kah? Langkawi, Kedah. Itu dia. Jadi Anwar menegaskan keputusan AG dalam bagaimanapun tidak menjejaskan perjalanan kes lain membabikan Rosmah dan ia masih berjalan. Jadi ada kes lain, ya, Rosmah ini sebenarnya masih berjalan, ya, tidak dipengaruhi dengan kes pelepasan, ya, melepaskan diri daripada mengelak daripada membayar cukai 7 juta ini. Jadi kes ini, ya, tidak mempengaruhi kes yang lain. Jadi apabila media menghubungi Tommy Thomas, jawapan Tommy Thomas katanya tiada komen, no comment. Aduh, ini kali lah. Jadi agensi dalam kenyataan berkata mereka tidak akan meneruskan rayuan terhadap pembebasan Rosmah daripada 12 pertuduhan pengubahan wang haram dan 5 pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatan kepada LSDN kerana tiada prospek untuk mensabitkannya. Ya. Jadi antara faktor yang telah diambil kira dalam mencapai keputusan tersebut ialah sekiranya rayuan diteruskan, pihak pendakwaan tidak akan dapat membuktikan kes melampaui keraguan munasabah sebagaimana yang diperlukan pembuktian suatu perbicaraan. Ini memandangkan saksi-saksi penting yang diperlukan untuk membuktikan pertuduhan terhadap tertuduh telah meninggal dunia dan tidak lagi dapat dikesan, kata pejabat peguam negara. Jadi itu antara sebab, ya, kenapa kes ini digugurkan, ya, antara lain berkaitan dengan saksi, ya, yang terlibat, ya, dalam kes Rosmah ini, ya, apabila ada saksi yang sudah meninggal dunia, ada yang sudah pun gagal dikesan dan sebagainya. Itu antara kenyataan daripada agensi. Ya, agensi telah menjelaskan
keputusan menarik balik rayuan terhadap pembebasan Rosmah Mansur adalah kerana tidak melihat sebarang prospek untuk mendapatkan sabitan jika rayuan diteruskan. Maksudnya tidak ada bukti lah, tidak bukti jelas. Jadi dalam mahkamah ini setiap perbicaraan itu harus disertakan dengan bukti yang jelas. Kalau buktinya ya agak meragukan, sia-sia untuk dibuat pendakwaan, akhirnya terlepas saja begitu. Jadi ini berhubung 12 pertuduhan pengubahan wang haram dan 5 pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatannya ya karena gagal ya mengisytiharkan pendapatan kepada lembaga hasil dalam negeri LSDN ya terhadap isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak. Dan antara faktor yang telah diambil kira dalam mencapai keputusan tersebut ialah sekiranya rayuan diteruskan, pihak pendakwaan tidak akan dapat membuktikan kes melampaui keraguan ya munasabah seperti yang diperlukan dalam pembuktian suatu perbicaraan jenayah, memandangkan saksi-saksi penting yang diperlukan untuk membuktikan pertuduhan terhadap tertuduh telah meninggal dunia. Ini yang saya katakan tadi. Jadi semalam satu notis yang dilihat Malaysia kini menunjukkan bahawa AJC telah menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi tahun lepas yang membebaskan Rosmah daripada 12 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan 7 juta dan 5 pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatan kepada LSDN. Notis bertarik 9 November bermakna rayuan itu terbatal seperti yang diperuntukkan di bawah Peraturan 73 Peraturan Mahkamah Rayuan 1994. Jadi apabila dihubungi Peguam Rosmah, Firuz Husin Ahmad Jamaluddin memberitahu Malaysia kini bahawa pihak gembira dengan perkembangan itu. Rosmah sebelum ini didakwa dengan kesalahan tersebut pada 2018. Dia mohon untuk membatalkan pertuduhan pada tahun 2023. Hakim K. Menuandi yang telah dinaikkan pangkat ke Mahkamah Rayuan membebaskan Rosmah pada Desember tahun lepas selepas mendapati bahawa pertuduhan tersebut tidak mendedahkan elemen utama kesalahan pengubahan wang haram. Sementara itu, AJC menegaskan bahawa perkembangan semasa tidak menjejaskan. Ini yang penting ya, bahawa AJC menegaskan bahawa perkembangan semasa tidak menjejaskan prosiding lain ataupun pendakwaan lain yang sedang dijalankan terhadap Rosmah memetik kes projek tenaga hybrid solar berjumlah 1.25 bilion ringgit. AJC juga turut menegaskan bahawa Rosmah telah disabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan denda 970 juta oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk kes tersebut pada 1 September tahun 2022, tapi perkara itu telah dirujuk ke Mahkamah Rayuan. Jadi jabatan ini menegaskan komitmen berterusan untuk menjalankan fungsi pendakwaan secara bebas, adil dan berintegriti. Keputusan yang dibuat sentiasa berlandaskan undang-undang dan bukti yang tersedia. Kami memastikan keadilan tegakkan kepentingan awam sentiasa terpelihara, kata Mbak AJC lagi. Jadi Rosmah sebenarnya masih menunggu untuk masuk penjara kerana apa? Ya, kerana Rosmah sekarang ini sedang membuat rayuan ya selepas disabit bersalah berkaitan dengan kes projek tenaga hybrid solar 1.25 bilion. Ini dia tidak lepas ya, sekarang dia belum masuk ke penjara karena dia masih dalam proses rayuan di Mahkamah Rayuan. Jika gagal, sekali lagi Rosmah akan merayu di Mahkamah Persekutuan dan sekiranya gagal juga, maka akhirnya Rosmah akan kembali ataupun masuk ya ke dalam penjara Sungai Buloh ataupun penjara Kajang kerana sebenarnya Rosmah ini pun sudah didapati bersalah ya berkaitan dengan kes solar ya, tenaga solar ya berjumlah sebanyak berapa bilion tadi? Banyak, bukan sedikit, dah 1.25 bilion ringgit. Yang mana dia dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan juga 970 juta ringgit ya denda yang dijatuhkan oleh pihak mahkamah. Jadi sahabat semua, jangan percaya ya dengan persepsi yang cuba dibuat oleh geng-geng pembangkang, walaun-walaun sitro-sitro pembangkang, termasuklah peguam-peguam yang meroyan hanya kerana kalah dalam pemilihan, ya, sentiasa mahu memburukan Perdana Menteri kita, ya, menyalahkan Perdana Menteri kita. Mungkin satu hari mereka eksiden langgar kereta orang lain pun mungkin juga mereka akan salahkan Perdana Menteri, kerana dalam otak mereka semuanya fikir pasal Perdana Menteri, bagaimana mau kritik, bagaimana menfitnah, bagaimana menghasut dan sebagainya. Lalu langgar kereta orang disalahkan Perdana Menteri. Mungkin itu akan berlaku. Alright, apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.